bila kita ada di bulan Allah ni, bulan Ramadan ni bulan Allah, tak tahu fokus kita lari, kita tak memanfaatkan dengan sepenuhnya, dan kita gagal sekali lagi. Dah lah Allah bagi peluang, mungkin ada antara kita ni dah 30 kali, 35 kali masuk keluar Ramadan ni kan, 40 kali kalau yang umur panjang lagi 50 kali. Tolaklah kalau kata masa umur sebelum balik apa semua tu 30 kali. Dan Allah setiap kali suruh kita berpuasa tu, setiap kali Allah suruh dan wajibkan kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Walaupun bunyi ayat tu kalau kita terjemah ke bahasa kita ni, la'alla ni terjemahan straightforward ni, dia kata mudah-mudahan ataupun semoga, la'allakum, semoga kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi kalau dia tu perintah Allah, dia bukan mudah-mudahan ni, mudah-mudahan ni kira satu harapan daripada Allah saja, bukan harap. Allah bukan setakat mengharap kita, tapi Allah memfardukan, mewajibkan kita untuk bertakwa. Sebab tu ayat puasa ni ayat perintah. Jadi tuan-tuan, perempuan yang saya kasih kerana Allah sekalian, di sepanjang bulan Ramadan ini Allah bagi peluang kepada kita untuk kita mencari jalan dari seluruh aspek ibadah, sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah umum, maknanya perbuatan harian kita semua, kerja-kerja kita, kerja pejabat apa semua ni, Allah bagi peluang kepada kita untuk kita tingkatkan kualiti dia, dan juga Allah berjanji untuk melipat gandakan ganjaran. Saya sejak belajar dulu, saya kurang saya rasa segan dengan Allah Ta'ala ni untuk saya nak belik semak, kalau buat ni dapat pahala macam mana, banyak mana. Saya segan dengan Allah Ta'ala. Jadi mungkin sebab tu saya kurang juga melihat itulah ganjaran-ganjaran tu, fadilat-fadilat, fadailul a'mal, saya kurang melihat. Yang penting kita nak tahu apa hukum dia. Yang penting kita nak tahu status dia fardu, wajib ataupun sunat. Kalau sunat, sunat yang macam mana? Macam tarawih kan? Bila kita dah tahu kita nak buat tu, kita nak mutlakkan, betul kita nak kita harapkan pahala. Orang yang tidak mengharapkan pahala ni, bahaya dia pun ada sebenarnya. Kita mengharapkan pahala, cuma kita tak mau nak fokus pahala tu, tapi yang kita nak fokus ialah kita kasih dan cinta kepada Allah. Kita buat ni, tarawih kita buat ni kerana Allah, kerana kita sayang Allah, bukan kerana pahala-pahala. Sebab tu bila keluar hadis yang berkaitan dengan malam ni dapat apa, malam ni dapat apa, maudhu' kan. Kalau orang yang dia duk nampak pahala saja, dia duk tengok tu, ni malam ni pergi, malam esok tak apa lagi, malam lusa ni bagus ni. Takkan laguti ibadat kita kan. Kalau menjaga lain lah kan, menjaga hak ujung-ujung ni dahsyat lah. Sebab tu kawan saya kemarin saya jumpa, dia menjaga, kalau tidak dia duk pergi lepas tarawih baru dia pergi. Kemarin saya terjumpa dia tu, Ustaz saya main buka puasa sini, masa dah hujung ni saya berasa nak main awal. Mampun padat orang nak beli last minute. Itulah kata, bila hak tu hak last minute dia jadi ramai, hak yang ibadah hak last minute dia jadi cerai sikit. Kok mana pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak jaga ibadah ni hanya kerana Allah, bukan ada kerana yang lain. Na'udzubillah min dzalik, lebih jauh kita minta simpang dari Allah kalau ada tujuan-tujuan nak berlumba dengan siapa ke, nak nunjuk ke, na'udzubillah min dzalik. Sebab ini saja peluang yang kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni untuk kita nak buat. Dan ibadah ni sangat penting kerana dia mampu untuk mengukuhkan dalaman kita. Roh kita ni perlu kepada ibadah. Allah buat roh, Allah buat jasad. Jasad mungkin dengan pemakanan, dengan exercise dan sebagainya untuk nak kuat. Hak cantik pula, hak macam duk kata tu, spa tak spa apa semua tu kan. Tapi hak dalam ni macam mana? Hak dalam ni yang banyak masuk diri saya sendiri, yang kita banyak kita abai ataupun terabai. Selain pada menuntut ilmu,
kan, ialah bagaimana kita beramal dengan ilmu, ibadah kita. Ini semua untuk kuat, kerana nanti bila kita, Allah Ta'ala matikan kita, kita mati, roh tak mati. Yang nak berdepan nanti dengan alam kubur semua roh. Yang nak jawab man rabbuka, roh. Kalau di dunia kita tak bagi makan cukup dekat roh ni, maksud saya makan santapan rohani, makanan-makanan ibadah, makanan-makanan zikrullah, apa nasib roh kita nanti ketika kita ada di alam yang selepas dunia ni, alam barzakh? Diceraikan jasad dengan roh. Ada hadis menceritakan bila kita masuk dalam kubur, seawal 3 langkah kawan kita balik, orang yang terakhir balik tinggal kubur tu, Munkar dan Nakir akan sampai kan. Di waktu itu roh akan dimasukkan semula dalam jasad, separuh, dan kita akan dibangkitkan, duduk. Dan di waktu itulah Munkar Nakir akan memulakan soalan-soalan. Cepat semua. Bukan kata kubur duduk basah, tanah tu duduk lembut. Kalau pijak, kalau orang main pijak boleh terperluh masuk lagi. Waktu tu malaikat dah main tanya. Walaupun soalan-soalan tu semua dah bocor, tapi jawapan dia bukan hafalan. Kita hari ni kalau tanya siapa Tuhan, Allah, dia jawab. Sebab tu knowledge, ilmu yang kita ada. Tapi di ketika nak jawab dengan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur nanti, tuan-tuan, bukan knowledge kita, bukan ilmu. Di sini apa yang kita praktikkan, akidah kita, fokus kita kepada Allah, keutamaan kita kepada Allah, itu yang insya-Allah akan membantu kita. Kalau sekadar kita ni bijak dalam jawab periksa kan, duduk di universiti kita ni kira selalu dapat senarai dekan, yang tu belum pasti, itu tidak menjamin. Yang tu kita nak, bukan kita tak nak, tetapi yang kita nak ialah praktik apa yang kita mengaji, apa yang kita belajar. Itu kalau apa yang saya sebut ni ialah contoh di ketika kita berada di alam selepas dunia. Fokus dalam hidup ni, fokus dalam beribadah dan juga akidah ni juga boleh malah sebenarnya membantu kita terlebih dahulu di waktu kita berada di dunia ni. Kita renung sejenak masyarakat Islam di sekeliling kita, bukan untuk kita nak menuding jari atau memburuk-burukkan sesiapa, tapi seperti yang saya sebut tadi, cukuplah untuk kita melahirkan rasa bimbang. Apa akan jadi dengan generasi selepas kita mati? Generasi anak-anak kita, anak dia nanti ke, cucu kita, ataupun cucu dia nanti yang merupakan cicit kita, ataupun piut ke bawah lah, ataupun zuriat yang mungkin kita tak sempat jumpa. Dan kita mengharapkan untuk bertemu dengan semua darah keturunan kita, zuriat kita sampai hari kiamat tu, kita nak jumpa mereka di mahsyar ataupun nak jumpa mereka dalam syurga. Kalau ini suasana dia, environment dia, anak muda lebih cintakan pasar, lebih cintakan tempat lepak daripada masjid. Anak muda lebih suka berfacebook daripada baca Quran, daripada menuntut ilmu macam majlis kita pada pagi ni. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, dia kata, kalau kamu nak tengok masa depan, generasi masa depan, ataupun kerajaan kamu masa depan, pemimpin kamu di masa depan, tengok generasi anak muda sekarang. Kualiti dia, mungkin dia boleh jadi juga. Semalam saya jumpa pegang tangan, mungkin dia boleh jadi Perdana Menteri juga. Tapi kualiti dia macam mana? Apakah masih lagi kita boleh mengharapkan orang yang macam itu, orang yang tidak berilmu, yang tidak fokus dalam ibadah kepada Allah tu, untuk nak memimpin? Apa akan jadi kalau pemimpin itu walaupun dia mengaku Islam, dia tidak memimpin rakyat menuju Allah, kepada Allah? Ni saya nak kaitkan ni. Mungkin selalu orang akan cakap tentang fadilat Lailatul Qadar. Tu saya kata tadi, kalau 30 kali kita masuk bulan Ramadan, artinya kalau Allah Ta'ala izinkan 30 kali kita jumpa Lailatul Qadar, kalau kita konsisten lah, kita istiqamah. Tapi kalau sebaliknya,
Mungkin 30-30 tu kita tak pernah dapat Lailatul Qadar, na'udzubillah lah, minta simpang. Orang yang yang juga saya nak sebut ni, kualiti orang yang Siyam Ramadan ni, yang berpuasa di bulan Ramadan ni, kualiti dia kita contoh juga, kita ambil contoh. Kita mungkin tak boleh sampai. Orang kata ustaz dia buat contoh ni semua orang hebat-hebat, sahabat-sahabat Nabi contohnya. Takkan kita ni boleh pergi sampai tahap iman sahabat Nabi. Okey, saya sendiri pun saya tak kata, dan saya pun memang duk nampak tak boleh sampai tahap iman sahabat-sahabat Nabi. Tapi saya masih lagi nak tiru. Dia bila tiru wanita Sarawak, baik tiru sahabat Nabi, kan? Pandanglah, lihatlah, tiru macam saya, kan? Baik kita tiru Sayyidina Umar. Tiru kan? Oi, Umar dahsyat ustaz, iman dia betul. Tak boleh nak pergi cara dia, berani dia, kasih sayang dia, lemah lembut dia bila jadi pemerintah semua. Tak boleh nak pergi ustaz. Tak apa. Terus api. Tapi kita tiru Sayyidina Umar. Kita cuba tiru, tengok kat mana. Kita tiru, yang saya nak ajak ni, cuba kita tiru tengok ahli Badar. Berat tu, kan? Kita nak tiru macam mana. Baik, peperangan Badar berlaku bulan Ramadan, kan? Peperangan Badar berlaku bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang pertama yang Allah Ta'ala wajibkan mereka puasa, iaitu tahun kedua hijrah. Sebelum tu mereka puasa lagu tu lah, puasa ikut yang syariat lama-lama. Rasulullah pun memang duk puasa. Sebab tu Allah kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dia ikut syariat Nabi dulu. Ada yang puasa sebulan 3 hari, ada yang puasa sebulan 3 hari, setahun dah berapa? Yang ni Allah suruh kita puasa 29 ataupun 30 hari, tapi hari-hari Ramadan ni. Di tahun itulah kali pertama bulan Ramadan Allah Ta'ala perintah mereka puasa sebulan turut-turut, tak boleh buka. Dan di tahun yang pertama mereka berpuasa itulah Allah uji mereka dengan peperangan Badar Al-Kubra. Kenapa disebut peperangan Badar Al-Kubra? Karena itulah peperangan yang terbesar. Walaupun jumlah umat Islam yang menghadiri peperangan itu hanya 313, tapi itu dikira peperangan yang besar. Kenapa? Karena itu menentukan sama ada Allah ni akan terus disembah ataupun orang berhenti menyembah Allah. Kalau tewas 313 termasuk Nabi Muhammad, orang berhenti sembah Allah. Sebab yang tu yang ada pun campur hak hijrah lebih kurang 80 orang, 100 orang, campur dengan golongan Ansar dan Madinah ada 313. Kita nak tiru tang mana? Nak tiru tang kecekalan iman mereka. Ayat tidak ada ayat perintah perang masa tu. Tak ada, belum lagi. Tidak ada kewajipan, tidak diwajibkan berperang. Belum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Belum. Orang beriman diwajibkan ke atas kamu berperang. Belum ada ayat tu. Yang ada pun ayat diizinkan kamu berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna li annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang kerana kamu dizalimi. Lalu Nabi waktu mengajak para sahabat untuk keluar pertahankan Madinah di Badar. Badar ni nama tempat. Nabi kata ini adalah pilihan. Siapa nak ikut, siapa tak ikut pun tak apa, sebab dia bukan wajib. Ni kita nak tiru ni, cuba tiru tengoklah. Apa dia? Sahabat-sahabat jawab macam mana? Mula-mula kita dulu, kalau kita jawab guna. Dia jadi macam kuliah ni lah. Pi pun tak apa, tak pi pun tak apa. Bukan ada yuran banyak pun. Tak pi bukan ada siapa nak marah. Atas kita lah nak pi tak mau pi. Sahabat-sahabat Nabi ni, hak 313 yang duk ada ni, hak lelaki saja ni, mereka jawab apa? Mereka kata ya Rasulullah, tak kena sangat kalau kami tak ikut keluar, kerana kami telah bersumpah, kami telah berjanji dalam bai'ah Aqabah. Golongan Ansar terutamanya, mereka dah bai'ah dengan Nabi sewaktu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lagi. Mereka dah berbai'ah di Mina. Mereka dah berbai'ah untuk pertahankan Allah, pertahankan Islam dan Nabi Muhammad, hatta dengan darah mereka sendiri. Jadi mereka kata tak boleh ya Rasulullah, kami kena keluar semuanya.
Tang situlah yang saya duk perhati, malu diri sendiri, segan kat Allah Ta'ala. Tahap iman orang puasa ni, tahap tu rupanya Allah tengok dia, Allah uji dia di Mekah 13 tahun kan, punya susah sampai kena bunuh sahabat-sahabat daripada, kawan-kawan daripada yang kena, terutama macam Sumayyah, terutama macam Yasir, kemudian Khabab sendiri keluar isi sampai nampak tulang. Bila dia jumpa Rasulullah, Khabab ni, ya Rasulullah, bila lagi minta ke Allah bantuan, pertolongan. Kalau saya lah tuan-tuan mai tu dia kena teruk kan, luka, orang tu buat sekian, saya simpati kat tuan-tuan, saya akan terus doa pada Allah, ya Allah bantulah saudara saya ni, ya Allah kau bagilah keinsafan pada orang yang buat layan kat dia kan. Malah mungkin lebih pada tu, bagilah petunjuk. Geram sikit kan, doa lebih geram sikit, bagilah petunjuk kat dia. Tunjuk tu maknanya yang terselindung tu kata bagi dia kena sama lah apa-apa, tak terselindung lah. Nabi kata apa? Nabi masa tu tengah duduk baring di bawah lindungan Kaabah. Nabi bangun duduk. Dan Khabab tengok muka Nabi, Khabab tahu Rasulullah marah. Rasulullah marah. Khabab main tunjuk isi terkeluar ni, nampak tulang, Rasulullah marah kat dia. Rasulullah kata, mana? Di mana pergi kesabaran kamu? Tu dia. Nak suruh sabar lagi. Kalau kita hari ni, tadi pagi pun nak keluar tu ada orang kata, Ustaz, mereka ni, mereka ni lah di apek-apek ni kan, mereka ni Ustaz kita kena ajak. Saya kata, saya nak kata apa? Saya nak kata, takkan saya nak kata tiru Khabab, masa tak sesuai kan, tapi duduk pakai kasut, dia main kata lagu tu. Saya pun, otak saya pun, saya sebenarnya setuju. Walaupun ilmu saya tak setuju, otak saya fikir, mereka ni aku ingat satu hari aku mau pergi tolak kereta dia terbalik orang. Otak tu nak pergi tunggu kat kaunter. Otak saya lagu tu. Saya rasa memang maksimum lah kita boleh balas dah daripada ni kan. Masa tu bila saya buat, saya keluar ayat Quran lah, faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Keluar ayat kan, siapa yang bermusuh dengan kamu, kamu boleh bermusuhan balik dengan mereka sekadar mana mereka bermusuh dengan kamu. Keluar ayat lah. Tapi Khabab jumpa Rasulullah, Rasulullah kata sabar, umat dulu lagi teruk pada hang, kepala mereka dibelah hingga gaji, ditanam hidup-hidup ni sampai dekat ni, belah hingga gaji, dia pergi sula pada batang-batang kayu. Khabab dia, tu dia punya tarbiyah tu tuan-tuan. Sampai di Madinah baru Allah suruh puasa. Ni yang saya duk malu diri sendiri. Tu dia tahap iman yang Allah suruh puasa ni, tahap tu dah, tahap yang boleh bagi nyawa dah. Memanglah kita tak boleh nak patah balik, tapi itulah realiti dah. Kalau kita rasa malu dengan Allah, malu dengan Nabi Muhammad, segan dengan para sahabat, segan dengan Allah, memang kita nak kena, orang kata, tingkat kan, nak kena maju kan. Iman kita, kekuatan dalaman kita kena kuat, kena tambah. Kita tak boleh duduk style lama kan, duduk cara tradisi, iman cara tradisi, tak boleh dah. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita kena lihat dalam mata anak kita, dalam mata cucu kita. Kita mesti melahirkan orang Islam yang jiwa dia keras, maksud saya kental, iman dia sangat kental. Lebih-lebih lagi untuk menghadapi hari yang semakin hari semakin mencabar. Tadi kuliah subuh pagi tadi, ramai veteran lah, umur 60 ke atas semua, banyak kan. Saya kata zaman pakcik-pakcik, Pak Haji, Ustaz pada, ada tak apek, seorang apek ni kan, berani kata dekat khatib ataupun mereka yang baca khutbah di masjid supaya jangan baca ayat surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia kata sepanjang ingatan tak ada Ustaz. Saya tak tahu, saya tak hidup tahun tu, saya tak hidup tahun 40, tahun 50-an. Saya pun Allah Ta'ala hidupkan saya hujung 60-an. Saya tak tahu apa jadi awal 60-an semua, saya tak tahu.
Saya tak tahu apa berlaku 13 Mei, sebab saya lahir selepas 13 Mei. Tuan-tuan, dia berkata tak ada. Dan memang saya pun yakin tak ada, sebab kita duk dengar cerita bacaan kita, ayah kita cerita, tak ada. Tapi hari ni dah ada. APEC tu nama Lim Kit Siang, dah ada. Seorang lagi APEC tapi mengaku Kristian, Eric Paulson, dah ada. Apa dia tuduh JAKIM, dia senarai pula list khutbah-khutbah Jumaat. Ini khutbah-khutbah, tajuk-tajuk khutbah yang mengajak orang Islam supaya jadi teroris, jadi pelampau. Tu kita nak jawab. Kalau khutbah Jumaat melatih orang Islam jadi teroris, hang tu tak ada dah di Malaysia. Tok Wan Hang pun dah tak ada di Malaysia. Sebab tiap-tiap minggu tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap minggu khatib asak kita supaya bangkit lawan kapiak, lawan kapiak. Kita ni semua darah panglima. Sebab Tok Wan kita, ayah kita semua bunuh kapiak. Tak ada lah, tak nampak lalu kot ni pun nak jumpa seorang pun payah. Pasal Tok Wan kita apa, zaman kita pun kita meleh habis. Sebab kita dengar khutbah Jumaat. Itu jawapan yang cara bodoh. Pasal dia bagi cara bodoh, kita jawab cara bodoh balik kat dia. Tapi dah berlaku. Bila kita buat report, polis tangkap dia dan dakwa dia di mahkamah. Attorney General tengok, Peguam Negara tengok, memang ada prima facie, dakwa dia di bawah Akta Sultan. Dia pergi mengadu di PBB. Dia pergi buat program, event, satu program di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva. Dia pergi habaq dekat kapiak di antarabangsa, kata Malaysia ni, orang Islam di Malaysia ni, selain daripada mereka buat khutbah Jumaat untuk melahirkan lebih ramai orang Islam yang teroris, mereka adalah penindas kepada bangsa ataupun agama Kristian minoriti macam saya. Dia kata ni Cina ni peguam tu. Saya dulu, ya Allah, makin keras. Mereka makin keras, makin berkeras dengan kita. Mereka ada satu saja matlamat, tuan-tuan, iaitu hapuskan Islam. Sebab tu tadi pagi saya kata, tuan-tuan, kalau saya cakap ni, tuan-tuan kata politik, tuan-tuan pergi balik. Saya tak kira walaupun yang ada tu moktok saya. Kalau tuan-tuan kata ini politik, tuan-tuan pergi balik, tuan-tuan usah dengar. Sebab saya bukan cakap politik, saya bukan sentuh aspek politik. Saya menyentuh ancaman akidah yang masuk melalui politik. Aspek ancaman akidah melalui orang-orang politik. Yang hari ini mereka bukan berpolitik dalam negara, tapi mereka berpolitik di peringkat antarabangsa. Soal memburukkan bagi saya okey lagi, tak apa. Memburukkan negara lah, maksud saya memburukkan nama negara ni bukan okey macam mana, kira boleh dibincang lagi. Tapi apabila memburuk-burukkan kita, umat Islam, orang beriman, memfitnah kita, membohongi kita, membuat pendustaan ke atas kita, kata kita duk ni depa, yang tu kita tak boleh tahan. Dan memang apa yang Eric Paulson dan apa yang APEC Kit Siang buat, dan ada lagi beberapa kapiak